Kembali lagi Anda bersama dengan saya, Ruth Gideon, di dalam segmen Jom Kita Snap Santai-Santai. Jester Jeffrey ingin perbaiki kesilapan konsert lalu. Menurut Chester, program ini sangat baik di mana dapat memberikan peluang kepada mereka ataupun bakat-bakat baru maupun lama. Ianya juga dapat meningkatkan kualiti dalam seni tempatan, khususnya mempromosikan lagu-lagu tempatan di persada antarabangsa. Itu adalah kata Jester Jeffrey, salah seorang peserta yang layak masuk ke dalam top 20 FH Idol musim yang pertama. Jester yang berasal daripada Penampang ini juga berkongsi pendapat serta perasaan ketika menerima keputusan daripada pihak juri. Keputusan yang diberikan menurut Chester pasti ianya adalah sesuatu berdasarkan bakat, kejujuran, serta undian daripada penonton di luar sana. Walau bagaimanapun, di dalam pertandingan lebih baik berdasarkan keputusan juri profesional yang ikhlas dan jujur, menurut Chester. Sepanjang mengikuti program ini, cabaran yang lebih kepada mempersiapkan diri dalam tugasan yang diberikan kerana masa yang singkat untuk menyelesaikan tugasan. Itu adalah menurut Jester. Tambahnya lagi, di dalam keadaan Jester yang agak sibuk kerana tempat untuk merakam lagu agak sukar dan susah untuk mendapatkan kualiti musik dan video yang baik, tetapi itulah cabaran yang perlu Jester hadapi di dalam program ini. Tambah Jester lagi, apa saja keputusan yang diberikan, dia terima dengan hati yang terbuka. Untuk konsert yang akan datang, menurut Jester, sudah pasti dia akan buat lebih baik dan akan memperbaiki segala kesilapan semasa konsert lalu. Menyentuh tentang isu perkauman yang timbul semasa konsert lalu, menurut Jester, anggapan itu adalah satu cabaran yang perlu ditempuhi oleh pihak FH Production di dalam usaha untuk mengembangkan lagi syarikat ini. Menurut Jester, cabaran seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi sebuah syarikat ataupun individu yang baru mahu bermula ataupun melakar nama di dalam industri yang besar. Lebih lagi di dalam industri seni suara, menurut Jester yang sangat meminati bidang nyanyian ini dan menjadikan Fanzi Ruzi, Francis Landong, Rosario, Elika dan Esther Apolonio sebagai idolanya. Sebelum mengakhiri perbualan, Jester sempat menitipkan ucapan terima kasih kepada semua pengundinya dan di atas sokongan serta kata-kata semangat yang telah dia terima daripada orang luar ataupun penyokong-penyokongnya. Terima kasih, semoga Anda semua diberkati dan kebaikan Anda semua akan terus menerus dan teruslah menyokong saya ataupun teruslah menyokong Jester agar menjadi seorang penghibur yang berjaya kelak, kata Jester mengakhiri perbualan tersebut. Demikianlah tadi kisah tentang Jester. Bersama lagi di dalam Jom Kita Snap dalam episod yang seterusnya, dan bersama kita kenali lagi peserta-peserta Top 20 FH Idol musim yang pertama ini. Ruth Gideon di sini. Jom Kita Snap santai-santai. Bye. Anda bersama dengan saya Ruth Gideon di dalam segmen Jom Kita Snap Santai-Santai. Cabaran tidak mematahkan semangat Eva Grace Jebit. Menurut Eva, program FH Idol memberikan banyak manfaat serta impak yang positif kepada para peserta, juga kepada masyarakat yang menonton, serta industri musik dan seni khususnya di negeri Sabah. Menurut Eva lagi,
Salah satu kebaikan yang diperolehi oleh para peserta sudah tentunya ilmu pengetahuan di dalam bidang musik. Kerana menurut Eva, dia sendiri bukannya mahir di dalam bidang nyanyian. Eva Grace Javid merupakan salah seorang peserta yang mewakili Kyulo telah pun terpilih di dalam senarai Top 20 FH Idol musim yang pertama. Menurut Eva lagi, setelah mengikuti program ini, dia sedikit sebanyak dapat memperbaiki vokal, dan selain itu juga program FH Idol ini juga dapat meningkatkan daya keyakinan diri Eva sendiri. Menurut Eva, meskipun ini hanya dijalankan secara online, namun Eva turut merasa gemuruh kerana banyak penonton yang melihat dan memberikan komen terhadap persembahannya. Tambah Eva lagi, bagi masyarakat khususnya penonton, mereka dapat hiburan, dan penonton yang menonton program FH Idol ini dapat memberikan komen mereka, dan secara tidak langsung komen mereka dapat membantu kami ataupun para peserta FH Idol untuk memperbaiki segala aspek yang sepatutnya. Tambah Eva lagi, dalam konteks kebaikan terhadap industri muzik dan seni pula, ia secara tidak langsung membantu di dalam membangunkan lagi industri muzik khususnya di negeri Sabah. Kita sedia maklum bahawa industri muzik di negeri Sabah tidak setanding dengan industri muzik di Semenanjung. Oleh itu, melalui program seperti ini, ia membantu dalam mempromosikan industri muzik Sabah, terutamanya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para peserta FH Idol yang mana menyanyikan lagu-lagu tempatan negeri Sabah. Begitu menurut Eva. Menurut Eva lagi, keputusan yang telah dinilai oleh para juri sudah tentu cukup baik serta adil. Eva juga sangat berpuas hati dengan segala keputusan yang telah ditetapkan oleh para juri, kerana Eva sendiri percaya bahawa para juri sangat profesional dan mempunyai kemahiran serta pengalaman yang luas di dalam bidang nyanyian. Antara cabaran yang Eva lalui adalah masa yang ditetapkan tidak cukup kerana Eva tidak dapat memberikan persembahan yang terbaik, khususnya dari aspek vokal, dan ini kerana Eva memerlukan masa yang panjang untuk menghafal lirik, gaya persembahan, dan menjiwai lagu tersebut, dan juga memperbetulkan tempo dan sebagainya. Bukan itu sahaja menurut Eva, dia juga kini bekerja dan menyebabkan kekangan masa, maka Eva kurang memberikan persembahan yang terbaik akibat kekangan masa yang kekurangan. Selain itu, menurut Eva lagi, cabaran yang paling ketara bagi Eva ialah saingan yang sengit di antara para peserta, kerana melalui tafsiran dan melalui pemerhatian Eva sendiri, kebanyakan peserta sangat berbakat dan juga pengalaman yang luas tentang pertandingan ataupun nyanyian dan pernah mengikuti pertandingan nyanyian yang besar. Itu adalah menurut Eva. Namun menurut Eva lagi, cabaran-cabaran ini tidak mematahkan langsung semangatnya untuk terus bekerja keras dan melakukan sebaik mungkin di dalam bidang nyanyian. Eva sejujurnya mengatakan perkara yang dia berpuas hati di dalam keputusan yang diberikan oleh para juri kerana dia tahu dia mempunyai kelemahan terutamanya daripada segi vokal dan juga persembahan. Perasaan sedih itu pasti ada kerana tanpa sokongan dan undian daripada rakan-rakan serta peminat, Eva tidak mungkin akan sampai ke tahap ini. Begitu menurut Eva. Dan Eva lagi berterima kasih kepada semua penyokong-penyokong yang telah pun menyokongnya sampai ke tahap ini. Tambah Eva lagi, persiapan untuk konser seterusnya, Eva akan lebih bekerja keras dan meningkatkan lagi teknik vokal dan juga akan berlatih dalam setiap 2 jam sekali. Selain itu,
Eva juga meminta pendapat dan pandangan daripada orang lain dan juga adik-beradik ataupun sepupu mengenai apa yang perlu Eva perbaiki. Selain daripada persiapan vokal, Eva juga berharap agar dia dapat menjadi ataupun terpilih di dalam 10 yang terbaik. Dan ini sangat membuatkan Eva gembira sekiranya dia terpilih, dan pengalaman untuk menyertai program ini juga adalah sangat berharga bagi Eva. Kalah atau menang merupakan adat dalam pertandingan. Maka dari itu, menurut Eva, apa sahaja keputusan daripada juri di masa akan datang, termasuklah sekiranya Eva yang akan tersingkir, maka dia akan akur. Dan tambah Eva lagi, kalau dia ingin mencoba sesuatu yang baru, dia harus mencabar dirinya agar lebih berani untuk tampil ke hadapan. Eva juga berkata, dia berharap dapat melakukan yang terbaik dan bertahan sehingga ke pengakhiran program. Namun jika tidak berjaya, Eva akan sentiasa berkecimpung di dalam meneruskan bidang nyanyian dan tidak akan menolak sekiranya ada tawaran untuknya di dalam industri seni musik tempatan Sabah. Itu adalah kata yang telah disuarakan oleh Eva sendiri. Kali ini saya akan perkenalkan kamu dengan salah seorang peserta yang telah pun berjaya berada di dalam top 20 FH Idol musim yang pertama. Siapa yang tidak kenal dengan Siwina Oijun. Oke, dia sendiri tidak menyangka yang dia akan tersenarai dalam top 20 FH Idol musim yang pertama. Oke, si Wina ini dia berasal daripada Pitas, dan Wina sendiri mengakui yang dia sama sekali tidak menyangka untuk berada ataupun tersenarai di dalam top 20 FH Idol musim yang pertama ini. Dan menurut si Wina lagi, dia cakap ini adalah kali pertama dia menyertai program reality seumpama ini. Dan sememangnya menurut si Wina, dia bilang daripada uji bakat yang pertama lagi, dia bilang kan dia juga tidak menyangka sama ada dia boleh masuk atau tidak di dalam program ini. Dan apalagi setelah dia sudah terpilih untuk berada di dalam top 20 ini, lagilah dia tidak percaya. Kan, oke. Menurut si Wina, setiap cabaran yang paling mencabar bagi dia adalah apabila dia diberikan lagu-lagu khas untuk dibawa di dalam minggu konser. Maksud dia setiap minggu punya konser lah. Dia bilang kan itu adalah yang paling mencabar bagi dia. Dan sekali lagi dia mention sebab ini adalah kali pertama dia mengikuti program reality seumpama ini. Dan dia sangat-sangat berterima kasih dengan pihak FH Production Sendirian Berhad sebab memberikan dia peluang untuk berada dalam top 20 FH Idol musim yang pertama ini. Dan si Wina sendiri bercakap dia akan melakukan sehabis baik untuk terus berada di dalam peringkat, maju dalam peringkat yang seterusnya. Dan menurut si Wina lagi di sini, dia bilang harapan dia untuk minggu-minggu yang seterusnya dia akan melakukan yang sehabis baik lah, dia cakap. Dan kalau dia berjaya, mungkin itu adalah rezeki dia. Dan of course dia si Wina juga dia berterima kasih untuk semua dia punya keluarga, kawan-kawan dia, pengundi dia yang telah pun bersama-sama dia dari awal program FH Idol musim pertama ini sehingga saat dia berada di top 20 FH Idol. Jadi harapan si Wina, dia cakap kalaulah dia berjaya untuk marah ke peringkat yang seterusnya, dia akan buat yang sehabis baik. Namun kalaupun saya gagal, saya tidak akan berhenti dan saya akan terus berkecimpung di dalam seni industri
music ini. Dia cakap begitu kan, itu yang terbaik. Oke, tahniah untuk si Wina karena dia telah berjaya untuk berada dalam top 20 Average Idol musim yang pertama. Dan mungkin ada ramai orang bercakap, kenapa sih Ruth pakai dia punya crown tuh? Oke, crown ini setelah saya perolehi sekali lagi di musim cetak kisah dongeng pada hari yang lalu. Jadi saya pakailah. Jadi takkan sama pakai pergi beli ikan ataupun pergi pasar malam kan. Well then, bye.